Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada Dr. Khairunisa. Kami daripada Kumpulan 1 akan membentangkan tajuk perbandingan pemikiran falsafah sains antara Ibnu Sina dan Rene Descartes. Bagaimana munculnya falsafah ini? Falsafah muncul kerana manusia mempunyai keyakinan, pola pemikiran, sikap, perasaan dan kebudayaan dalam mengatasi pelbagai persoalan hidup. Ini membawa maksud prinsip hidup atau lebih ringkas lagi, falsafah. Bagaimana pula dengan sains? Sains pula berpunca daripada wujudnya unsur intelektual dan sifat semula jadi ingin tahu manusia untuk memahami persekitaran dan faktor-faktor kemenjadian manusia. Dalam perkembangan ilmu sains, terdapat perbezaan antara Barat dan Islam dalam menentukan ciri-ciri istilah sains ini. Barat mengutamakan kajian, analisis, fakta dan panca indera. Manakala Islam pula lebih mengutamakan wahyu, syariat, metafizik, adab dan kebesaran Tuhan. Walau bagaimanapun, tidak dinafikan terdapat tokoh yang memberi sumbangan kepada ilmu sains ini. Mari kita tengok perbandingan pemikiran falsafah sains antara Ibnu Sina dan Rene Descartes. Saya akan menerangkan mengenai latar belakang Ibnu Sina. Nama sebenar Ibnu Sina ialah Al-Husain bin Abdullah bin Al-Hasan bin Ali bin Sina. Tarikh lahir beliau ialah 370 Hijrah bersamaan dengan 980 Masehi. Tempat lahir beliau adalah Afshanah, Bukhara, Turkistan. Beliau meninggal dunia pada 428 Hijrah bersamaan 1037 Masehi di Hamadan, Iran. Pada waktu itu, beliau berumur 58 tahun. Gelaran yang beliau miliki ialah Ibnu Sina dan Avicenna. Ibnu Sina merupakan cendekiawan Islam yang sangat terkenal dengan sumbangan beliau dalam bidang perubatan dan falsafah. Beliau sangat menguasai bidang matematik, fizik, agama dan banyak lagi. Beliau mempelajari ilmu-ilmu Al-Quran, mantik, hisab, fizik dan kaji bintang dengan Abu Abdullah An-Nasri. Selain itu, Ibnu Sina menguasai ilmu perubatan, bahasa, geometri, matematik, fiqh dan sains. Ibnu Sina mempunyai aliran pemikirannya yang tersendiri, iaitu beliau percaya bahawa akal pemikiran manusia ini tidak terbatas. Akal manusia selepas dilahirkan seperti kertas putih kosong yang perlu diisi dengan pengalaman, pengujian dan pemerhatian ketika hidup. Menurut Ibnu Sina, falsafah terbahagi kepada dua, iaitu falsafah amalan dan falsafah teori mencari. Falsafah amalan adalah pengetahuan tentang kebaikan yang mana tujuannya adalah untuk menyempurnakan jiwa melalui pengetahuan tentang perkara yang seharusnya dilakukan sehingga jiwa bertindak sesuai dengan pengetahuan ini. Falsafah teori mencari pula adalah mencari kebenaran melalui pengetahuan. Ibnu Sina merupakan ahli ilmu yang telah mengesan lebih kurang 760 jenis penyakit beserta rawatannya. Beliau telah mencipta pelbagai alatan perubatan yang digunakan sehingga kini. Contohnya, picagari, benang untuk menjahit luka pembedahan, ubat bius dan pelbagai lagi. Penggunaan X-ray dan ultrasound yang digunakan pada zaman sekarang juga merupakan salah satu karya perubatan Ibnu Sina. Latar belakang Rene Descartes. Rene Descartes merupakan seorang tokoh utama dalam sejarah pemikiran Barat dikenali dengan nama latinnya iaitu Renatus Cartesius. Beliau merupakan seorang ahli falsafah, ahli matematik dan ahli sains yang terkenal di dunia. Beliau dilahirkan pada 31 Mac 1596 di La Haye, iaitu di sebuah bandar kecil yang terletak di Touraine, Perancis. Pada tahun 1649, Queen Christina yang merupakan permaisuri Sweden telah memberikan pengiktirafan kepada Rene Descartes kerana telah menyertai halakah perbincangan di Stockholm dan meminta beliau untuk mengajarnya falsafah pula. Penyakit fenomenal yang telah dihadapi oleh Rene Descartes telah menyebabkan beliau meninggal dunia pada 11 Februari 1650. Beliau dikenali sebagai seorang falsafah dan ahli matematik yang memegang peranan penting dalam mengubah lanskap pemikiran Barat pada abad ke-17. Latar belakang hidup Descartes turut mencerminkan perubahan besar dalam pemikiran dan sains yang berlaku di Eropah pada masa itu dan Descartes telah muncul sebagai peneraju gerakan rasionalisme. Konsep terpenting yang diperkenalkan oleh Rene Descartes adalah keraguan mikir. Beliau mendesak untuk meragui segala pengetahuan yang tidak dapat disahkan dengan pasti. Pendekatan ini menyebabkan lahirnya frasa terkenalnya, iaitu cogito ergo sum, aku berfikir maka aku wujud. Descartes yakin bahawa wujudnya
keraguan adalah langkah pertama menuju kepastian yang sejati. Descartes memulakan penyelidikan pengetahuannya dengan meragui segala sesuatu yang mungkin diragui, sehingga hanya pengetahuan yang pasti dan tidak dapat diragui yang diterima sebagai kebenaran. Pendekatan ini membentuk asas metodologi saintifik yang kemudiannya menjadi penting dalam perkembangan sains moden. Sumbangan René Descartes dalam falsafah sains ialah karya meditasi metafizik, menjadi asas kepada saintifik moden. Beliau merumuskan pendekatan sistematik untuk mencapai pengetahuan yang pasti melalui keraguan metodis dan pemikiran rasional. Prinsip ini membentuk asas kepada kaedah saintifik yang kemudiannya digunakan oleh ahli ilmuwan yang moden. Menurut beliau, tubuh adalah entiti yang fizikal dan terhad kepada material dunia, manakala minda adalah entiti yang tidak material dan memiliki kemampuan berfikir serta kesedaran. René Descartes juga telah memberikan sumbangan penting dalam bentuk dualisme, iaitu memberikan landasan kepada perkembangan sains moden. Descartes memisahkan dunia menjadi dua substansi utama, iaitu tubuh dan minda. Konsep ini menandakan perbezaan antara realiti fizikal dan mental, membuka pintu kepada penerapan kaedah saintifik dalam memahami alam semesta. Dualisme Descartes memberikan landasan kepada pemisahan antara sains fizik dan sains mental. Konsep bahawa tubuh dan minda adalah dua entiti yang berbeza tetapi saling berinteraksi membuka pintu kepada kajian tentang sistem saraf, psikologi dan pemahaman mendalam tentang manusia sebagai makhluk yang kompleks. Ini kemudiannya membuka jalan kepada pemikiran saintifik yang lebih sistematik dan terorganisasi, yang menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam tentang alam semesta dan kewujudan manusia. Perbandingan yang pertama adalah daripada segi dasar epistemologi. Ibn Sina menekankan kepentingan intuisi dan intelek dalam memperolehi sesuatu pengetahuan. Dia menyokong penggunaan akal dan renungan untuk memahami kebenaran di luar pengalaman real. Manakala René Descartes dikenali kerana keraguan berkaedahnya. Descartes mencari pengetahuan asas melalui pertanyaan dan juga keraguan. Akhirnya wujudlah kata-kata yang terkenal, iaitu cogito ergo sum, yang bermakna saya fikir maka saya ada. Seterusnya, daripada segi perspektif metafizik, berlandaskan metafizik Islam, Ibn Sina mengemukakan pandangan holistik tentang realiti di mana jiwa dan badan saling berkaitan dan kewujudan adalah hierarki makhluk yang membawa kepada ketuhanan. Manakala René Descartes pula disumbang kepada dualisme, memisahkan minda dan juga badan. Pendirian metafiziknya menekankan lebih kepada kepastian kewujudan minda dan perbezaannya daripada dunia material. Seterusnya, perbezaan daripada falsafah pemikiran. Ibn Sina menyokong sintesis falsafah dan juga agama, bertujuan untuk kewujudan bersama yang harmoni antara akal dan juga iman. Falsafahnya berusaha untuk mendamaikan pemikiran Aristotelian dengan teologi Islam. Manakala René Descartes sering dianggap sebagai bapa kepada falsafah moden. Beliau memberi tumpuan kepada kepastian matematik dan juga kaedah saintifik. Beliau berusaha untuk mewujudkan asas untuk pengetahuan yang bebas daripada sebarang dogma agama. Analisis yang terakhir adalah perbezaan antara pendekatan mereka terhadap kewujudan. Bagi Ibn Sina, beliau melihat kewujudan sebagai struktur hierarki dengan Tuhan sebagai sumber utama. Pendekatannya melibatkan merenung sifat makhluk dan memahami perintah ilahi. Manakala René Descartes, kewujudan yang didekati melalui proses keraguan yang diatur dan juga teratur, bertujuan untuk mewujudkan kebenaran yang tidak dapat disangkal sebagai asas untuk pengetahuan. Pendekatannya terhadap kewujudan adalah melalui penakulan deduktif yang sangat ketat. Assalamualaikum. Hari ini saya akan terangkan kesimpulan tugasan kami. Kesimpulannya, Ibn Sina dan René Descartes boleh dijelaskan dalam konteks falsafah perbandingan, khususnya dalam aspek epistemologi, metafizik dan juga falsafah minda. Ibn Sina dan René Descartes mempunyai idea yang berbeza tentang cara kita memperoleh pengetahuan dan juga